Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul Aliyyul Azim wa sadaqa rasuluhun Nabiyul Karim. Syukran jazilan ya atas bacaannya tadi. Ada sedikit pengumuman bagi para pelajar Madrasah Al-Ma'arif yang tidak berseragam sekolah, harap dapat naik ke tingkat 3. Syukran. Okay. Baiklah, ayo sekarang kita semarakkan lagi acara kita dengan dendangan nasyid yang akan disampaikan oleh para pelajar darjah 5. Marha, marha.
Nasyid pertama salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyid pertama, salatullah salamullah, wahid ithnani thalatha. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasyid kedua. Nasyid kedua, tala'al badru alaina, wahid ithnani thalatha. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min saniyatil
والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello. Okay. Terima kasih adik-adik atas persembahannya tadi. Kini majlis pula menjemput Al-Fadhilah Ustazah Sukarti binti Asmuin untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan. Falyatafaddal mashkura. Marha marha. Terima kasih Puan Mengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu anna Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berbahagia dan dihormati pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Tuan Haji Muhammad Ma'mun Haji Muhammad Fadlullah Suhaimi, Tuan Setiausaha Tuan Haji Abdul Khalid Aliman, Tuan Bendahari Tuan Haji Rahmat Kahar, ahli-ahli jawatankuasa, wakil-wakil waris investment PTE Limited, guru-guru, puan pensyarah Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat sekalian alam. Sebagai satu nikmat yang sangat besar buat kita semua sebagai umatnya, yang telah menjanjikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat, sekiranya kita mengikut segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, antara tujuan majlis maulid hari ini diadakan ialah sebagai ucapan terima kasih kami kepada semua mereka yang telah menjayakan segala program mengumpul dana madrasah ini, sama ada bagi dana ilman nafi'an, korban di Bandung, wakaf Al-Quran, infak dan seumpamanya. Semoga para penderma semua mendapat apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh meneritkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya. Semoga para penderma, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Kalau kita kalikan 1 kali 7, 7 kali 100, 700. Satu pemberian yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga derma kita tergolong dalam apa yang dimaksudkan oleh ayat yang baru saya bacakan tadi. Hadirin dan hadirat sekalian,
Kemudian kita lihat kepada ayat 262 dalam surah yang sama. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya dan tidak pula menyenggung atau menyakiti pihak yang diberi. Mereka beroleh pahala di sisi Tuhan. Mereka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Para hadirin dan hadirat sekalian, daripada ayat yang dibacakan tadi, semoga kita tergolong juga dari golongan mereka yang memberikan derma atau bantuan keuangan, doa dan sebagainya dengan secara ikhlas, sehingga dapat kita lihat hari ini bangunan Madrasah Al-Ma'arif setinggi 8 tingkat. Ini merupakan satu daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama ini merupakan tujuan mengapa kami adakan majlis ini, agar tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat bahawa derma tuan-tuan dan puan-puan tidak sia-sia. Derma itu telah disalurkan ke bangunan ini dengan harganya yang tidak murah, iaitu 15 juta. Bukan 15 juta rupiah, tetapi 15 juta wang Singapura, iaitu satu jumlah yang sangat banyak. InsyaAllah Allah akan membalas tuan-tuan dengan pahala yang berlipat ganda dan akan memasukkan kita semua ke syurga Firdaus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapat kita lihat dengan bangunan yang tersergam ini, kami dapat meneruskan fungsi kami sebagai pembekal pendidikan Islam dan seterusnya dapat melahirkan cendekiawan Islam, bukan sahaja berjasa di Singapura tetapi berjasa juga di Asia Tenggara. Bagi pihak jawatan kuasa pengurusan, guru-guru dan para pelajar madrasah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Jazakumullah khairan katsira kepada semua penderma, sama ada berupa wang ringgit atau doa. Semoga amalan kita semua diterima, diberkati dan diridai Allah, dan kita semua akan ditempatkan sebagaimana yang saya katakan tadi di dalam syurga Firdaus. Kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati, terima kasih kerana dapat meluangkan masa berkongsi ilmu dengan kami. InsyaAllah ilmu yang disampaikan merupakan ilmu yang akan mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada beliau tetapi kepada pendengar sekalian. Dari Muar ke Singapura memberi ceramah di lorong 39 Gelang. Khas buat Dr. Sharifah yang mulia, jasa baikmu tetap dikenang. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Sukarti atas ucapannya tadi. Awak, saya nak berpantun sikit lah, boleh tak? Boleh, silakan Okay, Stasha. bunyinya begini. Sirah Rasulullah menjadi teladan, sifat baginda kita ikuti, sunnah Rasulullah kita terapkan, kehidupan baginda kita contohi. Macam mana? Indah betul pantun tadi tu. Sebenarnya pantun ni ada kena mengena tau dengan acara kita selepas ni. Ayuh kita sama-sama dengarkan sebuah ceramah oleh Profesor Dr. Sharifah Hayati yang bertajuk bagaimana muslimah masa kini dapat mencontohi kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini kami menyerahkan majlis kepada Ustazah Hamidun Nisa sebagai moderator forum. Fayaftafadhal mashkura. Marha marha.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, Saudari Siti Aisyah Khalid dan Saudari Fatimah Wati Muhammad Mursid. Yang saya muliakan pengerusi jawatan kuasa Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Cikgu Muhammad Ma'mun Suhaimi, Setiausaha Kehormat Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Encik Abdul Khalid Haliman. Yang saya hormati Pengetua Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Ustazah Sukarti Asmu'in, Naib Pengetua Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah, Ustazah Asma Hussein. Yang saya segani, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, pensyarah kita yang tidak asing lagi, yang merupakan panelis undangan kami pada hari ini, yang berbahagia Profesor Dr. Ustazah Sharifah Hayati, yang merupakan seorang pensyarah Universiti Malaya dari Malaysia. Yang saya kasihi guru-guru seperjuangan saya, pelajar-pelajar yang disayangi, waris-waris, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini bersempena Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi 1432 Hijriah bersamaan tahun 2011 anjuran Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Sharifah Hayati. Doktor, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami. Sebenarnya doktor ni sibuk padat dengan urusan harian doktor. Tapi alhamdulillah dapat melengkapkan majlis kita. Ya doktor, sebenarnya saya ni rasa bertuah doktor pada hari ini. Kalau biasanya saya hanya mendengar nama doktor atau suara saja melalui akhbar, radio dan televisyen. Alhamdulillah hari ini saya dapat bersemuka bersama-sama doktor untuk membincangkan sebuah tajuk yang begitu menarik pada hari ini. Dan boleh saya katakan tajuk pada hari ini memang khusus untuk kita muslimah pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Bila kita sebut Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti ramai di antara kita akan hadir untuk meraihkan bersama-sama mengingati kelahiran Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita memperingati dengan mengungkapkan rasa kasih dan sayang yang tidak pernah berbelah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya pada diri Rasulullah itulah sebaik-baik tauladan bagi diri kamu. Dengan kata lain, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah adalah role model bagi kita umat Islam di muka bumi ini. Pada diri Rasulullah itulah terletak contoh pemimpin yang terbaik, contoh bapa yang terbaik, contoh suami yang terbaik. Baginda juga dijadikan contoh kepada ciri-ciri keluarga yang akan menjadi tajuk ceramah kita pada hari ini. Bagaimana muslimah masa kini dapat mencontohi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doktor, sebenarnya banyak sejarah Rasulullah SAW yang boleh kita jadikan contoh dan tauladan dalam kehidupan kita ya doktor. Maka itu saya mulakan soalan pertama saya ya doktor. Bagaimana ya doktor, rasanya doktor boleh menjelaskan gaya hidup isteri Rasulullah SAW dari aspek tanggungjawab, komunikasi serta akhlak yang mulia yang boleh kita jadikan contoh dalam keluarga kita. Dipersilakan doktor.
Terima kasih kepada Ustazah Nisha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati pengurusi jawatan kuasa Madrasah Al-Ma'arif Cikgu Muhammad Makmun, ya, dan ahli-ahli jawatan kuasanya yang saya hormati, yang saya kasihi, Ustazah Sukarti, Mudirah Madrasah, dan juga Naib Mudirah Madrasah Ustazah Asmah, para asatizah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak para pelajar yang dihormati, yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar orang Singapura? Sihat semua? Tak penat duduk? Tak penat nyimpoh? Larat tu duduk rapat-rapat ni, ha? Okey, kalau tak larat duduk, boleh duduk kursi ni. Ganti Ustazah kursi ni pun boleh. Ya. Alhamdulillah, ibu-ibu, abah-abah juga yang ada bersama kita, yang kita kasihi, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pihak madrasah atas penganjuran majlis sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begini meriah. Begini meriah, ya. Begini hebat. Tengok pentas ni aja dah macam pelamin, Ustazah. Dah ada bunga telur sebelah ni, betul ke plastik ni? Oh betul, jangan berebus, bukan main. Ha, tengok bunga hidup puan-puan, bukan main, cantik lagi. Ha, semua cantik. Ustazah pun cantik, Ustazah. Alhamdulillah. Macam dalam rancangan TV Wanita Hari Ini gitu. Ustazah formal macam dalam TV. Boleh masuk TV dah ni. Ini TV berapa? Oh, TV 2. Alhamdulillah puan-puan, segala kesungguhan itu menunjukkan kesungguhan dan keseriusan kita dalam melaksanakan program-program, terutamanya bersempena dengan Nabi kita, junjungan kita yang sangat kita sayangi, yang sangat kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila namanya disebut, ibu-ibu, kakak-kakak saya, anak-anak yang dikasihi sekalian, setiap kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka berselawatlah kita, ya. Berselawatlah kita sebanyak-banyaknya, kerana dalam majlis-majlis macam ni nama Rasulullah disebut berkali-kali. Ya, kalau kita terlupa orang lain menyebut, kita mendengar, maka sunat bagi kita, dapat pahala bagi kita untuk membaca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sepotong hadis yang bermaksud, kata Rasulullah, janganlah jadi orang yang bakhil. Lalu sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah orang yang bakhil itu? Orang yang bakhil ialah mereka yang apabila disebut namaku, Ustazah, dia tidak menyahutnya dengan berselawat ke atasku. Kita ingat kita dah pemurah amat. Rupanya boleh jadi hajah bakhiliah, puan-puan. Haji bakhil, hajah bakhiliah, kalaulah nama disebut tetapi kita tidak berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Begitu di dalam hadis yang lain untuk peringatan kita di awal ini, bila mana Rasulullah SAW menyebut, man salla alayya wahdan sallallahu alaihi ashran.
Barang siapa berselawat ke atasku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Selawat Allah ke atas kita bukan seperti selawat yang kita bacakan dengan sependek-pendeknya, misalnya Allahumma salli ala Muhammad, itu paling pendeklah kan. Ada macam-macam selawat yang panjang-panjang pun boleh dibaca, lagi banyak dibaca, lagi banyak doa dipanjatkan, lagi banyaklah pahala kita. Mudah-mudahan menjadi orang yang umat yang mendapat syafaat Nabi di hari akhirat kelak. Ya, sekali kita baca 10 kali Allah berselawat ke atas kita dengan maksud Allah memberikan rahmatnya, dengan maksud Allah memberikan hidayahnya. Puan-puan, selawat banyak-banyak. Kalau kita cerita ni tentang keluarga baginda Rasul SAW, mudah-mudahan dek berkat usaha kita satu, dek berkat selawat kita satu, Allah buka pintu hati kita dengan hidayah. Bila kita selawat pada Nabi, Allah beri kita hidayah. Allah buka hati kita dengan reda, Allah buka hati kita dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita dapat banyak hidayah Allah SWT. Ya, orang bagi petunjuk, orang bagi guideline lah kita kata. Kita bagi tips lah, kita bagi peringatan lah. Tapi yang buka hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga pun banyak hidayah-hidayah yang perlu dalam hidup kita. Supaya hidup kita layari itu tidak sama je hari-hari, puan-puan. Ya, tak adalah begitu je. Kalau teruk semakin teruk, tak ada peningkatan. Kerana Rasulullah juga menyebut di dalam hadisnya, man istawa yaumahu fahuwa maghbunun wa man kana yaumahu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dalam rumah tangga, niat yang pertama Ustazah, kita duduk dalam gedung ilmu ni, dalam majlis yang baik, majlis ilmu sempena dengan mengingati Rasulullah SAW. Puan-puan, kakak-kakak saya, anak-anak saya, ibu-ibu saya, kita pakat doa dalam hati kita. Kita pakat niat di awal ini di hati kita, ya Allah, bukakanlah pintu hidayah. Mudah-mudahan rumah tangga bertambah bahagia. Amin ya doktor, amin. Amin. Ustazah dah kahwin ke belum? Sudah doktor. Kalau belum dapat jodoh, ya. Kalau dah bertambah erat hubungannya, anak-anak bertambah baik, kita doakan. Betul. Dalam hati simpan niat tu. Sebut dalam hati. Berada dalam majlis ini, puan-puan, bukan itu saja, malah kata Rasulullah SAW, para malaikat menaungi kita. Para malaikat menaungi mereka yang pergi mencari ilmu pengetahuan, yang mana di antaranya malaikat memayungi kita. Bila cerita malaikat memayungi ni puan-puan, kita kena bayang kalau kita dipayungi oleh orang yang kita paling sayang. Dalam konteks kehidupan kita dengan agama, kita bayangkan dengan kehidupan kita sendiri. Kalau kata Rasulullah kata orang yang pergi menuntut ilmu itu sepanjang jalannya daripada pergi sampai balik akan dipayungi oleh malaikat. Kadang-kadang baca Ustazah hadis tu, tetapi tak datang rasa apa-apa. Sebab kita tak bandingkan dengan keadaan kita. Keadaan kita yang saya maksudkan itu contohnya, siapalah orang yang paling kita sayang? Oh, kita sayang suami kita lah. Ya, kita sayang suami kita. Katakanlah suami kita drive kita, nak bawa kita pergi pasar Gelang lah katakan. Ya tak ya? Ke pasar Lakin lah katakan. Kadang-kadang pergi pasar Lakin lebih kerap daripada pergi pasar Gelang. Atau pasar-pasar yang sewaktu dengannya, ya. Pergi pasar Lakin lah katakan, pusing-pusing cari parking dekat Lakin tu, tak ada parking katakan, ya. Jauhlah sikit jalannya. Tiba-tiba nak turun, nak keluar daripada kereta, hujan turun. Bila hujan turun, suami kita yang kita sayang tu pun cakap dengan kita, Jah, awak jangan turun dulu. Kami ambil payung kejap kat bonet, kata dia. Nak buka belakang bonet, nak ambil payung. Awak jangan turun dulu. Hujan ni kami ambil payung. Puan-puan, agak-agaknya lah kalau suami kita kata macam tu, nak ambil payung kerana hujan, nak payungkan kita. Apa ke rasanya? Apa ke rasanya agaknya puan-puan? Entahlah, aku tak tahu rasa macam mana.
Sebab suami aku tak pernah payungkan aku, kata dia. Kata kalau begitu, alah Ustazah, tu zaman bila? Tu zaman dulu-dulu. Masa bercinta Ustazah, kalau hujan suka. Dapat duduk satu payung. Sekarang tak ada, seorang depan, seorang belakang. Tak payung pun tak nampak. Kata kalau gitu ya. Tak, kalau suami kita kata awak jangan keluar, kami payungkan awak, ni hujan, kata dia. Bayang macam abah biasa buat lah kan, bah kan? Kan bah kan? Ada ramai kat atas ni abah-abah tengok. Kan? Isteri punya lah rasa seronok agaknya, perempuan dia tak cakap. Dia tak kata ye tak ada. Tapi dalam hati rasa lahai. Sayang suami aku ni kat aku. Sampai kita sendiri kata kat dia, tak payah bang, tak payah, kami lari je. Kuat tak kuat lutut nak lari. Ada yang kata kat saya, Ustazah bertuahnya lah kalau suami nak payungkan Ustazah, dia cakap dengan kita, Jah hujan, tak apalah ya Jah, dekat aja awak lari je, lari je Jah. Kata orang Nogori, dokek berbona, larilah. Ya, Lah, saya nak bandingkan tu supaya puan-puan nampak kalau kita ada orang yang rapat dengan kita, sayang kita atau orang lain kata, jangan keluar, ada hujan, nanti saya cari payung dulu. Kita pergi ziarah orang kat rumah orang, ya tuan rumah kata nanti kami ambil payung. Dia ambil berat kat kita. Anak kita pun kata gitu, mak bawa bekal payung nak pergi madrasah ni, kok panas, kok hujan nanti. Anak aku ambil berat kat aku. Terasa dalam hati kita, kita dikasihi. Sekarang ini yang kita baca dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Rasulullah nak tarik orang pada majlis begini, Rasulullah kata, malaikat yang payung kita. Lebih besar nikmatnya daripada orang memayungkan kita. Dan payungkan tu membawa erti apa? Malaikat melindungi kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan mendoakan kita, mohon segala dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Bukan kita yang berdoa, malaikat yang berdoa, ampunkanlah dosa mereka ini. Kerana apa? Dia pergi tempat-tempat yang baik. Dia nak mencari hidayah Allah. Dia nak mencari ilmu Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah kita bila berada dalam majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis yang baik, kita nanti disebut oleh pengerusi tadi majlis yang petah anak-anak kita tu kan. Nanti ke akhir dia kata kita akhiri majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Apa itu tasbih kifarah? Ini puan-puan. Tasbih kifarah itu yang kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ialah tasbih mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan sampai malaikat mohon ampun tapi kita sendiri tak minta ampun. Baiklah, itu baru intro. Ustazah punya soalan tak jawab lagi. Masuk lagi ni soalan pertama doktor. Ustazah tanya kat saya, puan-puan, walaupun dia intro tapi dia banyak berkait dengan peranan kita. Dia tindakan yang kita boleh ambil. Kalau saya boleh rumuskan di awal ini, bila ingat Nabi mesti banyak selawat. Bila banyak selawat, jadi mak, jadi kakak, jadi isteri, dia buka selawat Allah kepada kita. Selawat Allah kepada kita antaranya Allah bagi hidayah. Nak mengemudi rumah tangga, ya puan-puan, tak berani cakap tau. Saya tak berani nak cakap tuan-tuan, adakah laut tak bergelora? Masya Allah. Ya, puan-puan, ibu-ibu saya mungkin dah berumah tangga jauh lebih lama. Dah bercucu barangkali dah ya. Dah bercicit ke barangkali. Agaknya yang bercucu lebih ramai lagi daripada yang belum kahwin, betul tak? Oh tak ya? Oh tak betul ya? Oh, ni semua belum kahwin ya? Ni kena tengok sasaran juga, nanti kan salah sasaran. Kadang-kadang kehidupan rumah tangga ni kadang-kadang tak boleh nak diagak kadang-kadang puan-puan. Dan kita tak boleh kata kita terlalu hebat dan pandai mengemudi rumah tangga kita. Kita perlu sentiasa mencari hidayah Allah Subhanahu Taala.
sentiasa bertaut kepada hidayah Allah. Jadi selawat itu bila banyak dibaca, mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah pada kita. Nak tegur anak macam mana caranya? Nak baca anak kita macam mana agaknya? Puan-puan, ibu yang penyayang, yang tengok anaknya dengan mata hati, dia tengok aja raut muka anak dia tu, dia tahu. Anak aku ni cakap benar ke bohong? Tak ya? Dia tengok anak dia tu, dia tahu. Itu orang kata intuition ibu tinggi. Barangkali sebab apa? Sebab dia mengandungkan anak dia 9 bulan lama tu. Ada yang sampai 10 bulan. Anak dia belum demam, ya. Baru batuk, baru sesama, muka baru merah. Dia tengok, budak ni tak sihat, dia kata. Ya. Pun begitu kita memerlukan hidayah Allah SWT. Dan antara tempat hidayah itu kita juga boleh dapat melalui majlis-majlis macam ni. Balik kepada apa yang ditanya oleh Ustazah, macam mana kita nak mencontohi keluarga baginda Rasulullah SAW. Ustazah bacakan tadi suatu ayat yang menunjukkan Rasulullah ini sebagai uswatun hasanah, ya puan-puan. Bahkan disebut di dalam Al-Quran sebagai sirajam munira, merupakan lampu penyuluh yang terang kepada alam, rahmatan lil alamin. Sehingga kan ahli-ahli keluarga baginda Rasulullah pun boleh jadi contoh kepada kita, tuan-tuan. Antaranya kita ambillah kehidupan yang dilalui oleh Rasulullah bersama Sayyidatina Khadijah. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama isterinya Sayyidatina Khadijah, Ummahatul Mukminin, yang kita sering bacakan menceritakan dikala Sayyidatina Khadijah itu sudah wafat, sudah tidak ada, sudah meninggal. Ketika Sayyidatina Khadijah itu sudah meninggal, tuan-tuan, tahun itu dinamakan sebagai tahun kesedihan. Amul Hazni atau Amul Huzni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang sangat sedih baginda Rasulullah SAW, di mana perginya isteri itu menyebabkan kesedihan yang teramat. Antaranya Rasulullah SAW menyebut yang kita boleh belajar tentang karakter Sayyidatina Khadijah. Kita boleh belajar tentang peribadi isteri Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, dengan maksudnya Sayyidatina Khadijah inilah ketika semua orang lari daripada baginda, dialah yang menyokong Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah susah, dialah yang menggembirakan baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah dipulaukan, dialah yang memberi sokongan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, abah-abah, kita belajar satu perkara. Jadi pasangan dalam rumah tangga, sama ada isteri maupun suami, jadilah pasangan yang menyokong pasangannya. Yang saling menguatkan pasangannya. Saling bersetuju dengan pasangannya pada perkara-perkara yang betul. Saling menyokong, saling sependapat, saling mengasihi. Itu sangat penting. Seperti kata Ibnu Kathir di dalam tafsirnya, di dalam kitabnya, dia kata, sekiranya kamu tidak boleh menggembirakan, jangan mendukacitakan. Sekiranya kamu tidak boleh memuji, jangan mengeji. Dah lah tak pernah puji suami, asyik ngutuk aja. Ya Allah, perut awak tu berapa bulan bang? Nak buat macam mana kita masak sedap kan? Tapi puji tak pernah. Kita ingatkan orang perempuan aja yang nak dipuji, puan-puan. Orang perempuan kalau tak dipuji, marah ya puan-puan. Merajuk ya puan-puan. Betul ke? Tak betul? Semuanya tak betul saya cakap ni, apa hal? Orang Singapura tak gitu agaknya orang Johor kot. Walakin dia katanya. Ini menarik tak puan-puan? Bagaimana dia boleh menyokong, dia menggembirakan, dia memudahkan, dia menyenangkan, dia membantu, tu menyokong. Backbone bagi pasangan dia. Ibnu Kathir kata kalau tak boleh menggembirakan, jangan mendukacitakan. Kau tak boleh menyenangkan, jangan menyusahkan.
Kalau tak boleh memuji, jangan mengeji. 3 benda tu kalau kita boleh buat dalam hidup kita, Masya Allah. Kata mengeji ni dekat mulut je puan-puan. Minta maaf cakap lah. Duk ngutuk ni nombor 1 kadang-kadang tu. Kadang-kadang tak dapat orang nak dikutuk, angin hujan pun kita boleh kutuk. Bila turun hujan lebat-lebat, kita nak berniaga, kita kata asal aku nak berniaga, hujan. Asal tak hujan, aku berniaga. Awak teruk sangat. Kita pakai baju, puan-puan, angin kuat. Kain terselak, kita pun marah angin tu. Tak guna betul selak kain aku, katanya. Padahal kita pakai terbelah. Siapa suruh? Ya? Kita salahkan angin. Kita pergi kenduri kahwin rumah orang, puan-puan. Kita pergi kenduri kahwin rumah orang, kita makan ni. Makan free tak ya? Pergi kenduri makan free tak? Kat sini makan free ya? Free kan? Pergi kenduri kan? Pergi kenduri makan free. Tapi yang makan free tu mesti kutuk. Mesti kutuk. Kalau tak kutuk tak sah, puan-puan. Sambil makan ambil acar. Tengok acar. Kita kata ni acar bawang ke acar buah? Aku rasa dia kata buat acar buah. Tapi banyak bawang daripada buah. Tak kisahlah bawang ke buah ke. Orang dah bagi free ya puan-puan. Makanlah. Tapi yang sedap nak balik tak ada acar lebih ke? Awak muka seposin sangat tak ya? Minta bungkus ya doktor? Minta bontrat. Kalau belah Jawa, kalau di Johor kadang-kadang dia sebut bontrat. Kat sini tak tahu sebut apa. Tapau ya. Nak berkat kita kata ya. Saya macam masak daging ni, daging masak apa? Masak kicap. Ada ke daging kerbau masak kicap? Patutnya masak rendang lah. Tapi menambah dekat 2-3 sudu dah puan-puan. Itu tak cerita lagi kalau dapat apa-apa ni, ya kristal ya apa kat sebelah kita kan Dapat mangkuk kristal, dapat apa kan, berkat masing-masing orang bagi sekarang ni. Orang sebelah kita tak ada orang duduk. Depan kita tak ada orang duduk. Apatah lagi dekat meja beradab katakan. Ya, dia punya berkat tu lagi cantik daripada yang dekat orang-orang yang lain ni. Kita dipanggil duduk dekat meja beradab. Makan beradab tu khas dengan pengantin kan Dia punya ni bukan main cantik lagi. Sebelah tak ada orang duduk. Orang malu-malu nak duduk. Kemudian kita ambil berkat orang. Depan tak ada, ni tak ada, kita ambil semua. Masuk dah handbag besar. 3 biji orang punya kita ambil masuk dalam handbag perempuan. Makan tadi ngutuk orang. Astagfirullahalazim. Nak katakan, kata nanti letak kat dalam almari berderet 3 baru cantik. Kalau sebiji tak cantik kacanya. Nakal kita puan-puan. Dalam rumah tangga, begitulah sifat Khadijah. Dibacakan secara umum, kita bacakanlah dalam konteks kehidupan hari ini. Betapa Khadijah menyokong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan dengan keuangan dan harta yang dia ada. Sebab itu puan-puan, hari ini orang perempuan pun bekerja. Hari ini orang perempuan pun bergaji. Hari ini orang perempuan pun banyak duitnya, alhamdulillah. Banyak duit tu. Baik tangan besar-besar semua tu. Duit banyak perempuan. Tapi kadang-kadang berkira. Minta maaf cakap, berkira perempuan. Kalau dekat negara lain lah bukan dekat Singapura yang dicintai ini, di negara lain. Perempuan tahu saya daripada negara lain kan? Di negara lain, tapi bukan negara saya ya. Negeri Pasir Berdengung lah bukannya Ustazah ya. Kadang-kadang beli roti pun kira RM3.99. Bang, tadi saya beli roti RM3.99. Bak balik. Bang, kalau satu kali beli roti RM3.99, dah 10 roti saya beli bang. Dah berapa puluh ringgit? Bayar balik. Dekat $50 tu bang. Allah berkira puan-puan. Tak payahlah berkira. Tolong-tolonglah ya. Walaupun secara hukumnya suami kita itulah yang menyara kita.
Nafkahnya wajib diberi oleh suami. Dalam bahasa kita, kita kata duit suami, duit kita. Duit kita, duit kita. Itu setuju amat. Kalau ini macam semua orang perempuan, itu kepala ada botak juga. Kan? Kalau ikut hukum memang macam tu. Tapi mengapa tidak kita berkongsi? Barang ada tak kira. Kata Rasulullah, ma at'amta zawjaka, ma at'amta zawjataka fahuwa sadaqatun lahu, wa ma at'amta khadimak fahuwa sadaqatun lahu, wa ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqatun lak. Apa yang kau beri makan pada diri engkau adalah sedekah engkau kepada diri engkau. Baik itu jangan takut kita nak makan, kerana kalau tak makan memudaratkan diri. Makan untuk menjaga diri kita itu menjadi sedekah bagi kita. Apa yang kau hulur, kau beri makan kepada isteri engkau adalah sedekah bagi engkau. Kewajipan-kewajipan, tetapi kebaikan kita memberi itu sedekah bagi dia. Dan juga bagi kita orang perempuan yang kita kata kita sokong suami kita. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dia susah sama susah, senang sama senang. Boleh kita sokong dengan wang ringgit. Dia jadi sedekah. Bukan kepada pasangan kita saja, kepada anak-anak kita. Jadi sedekah bagi kita. Bukan kepada anak-anak kita saja, tetapi juga kepada khadimah. Dalam bahasa Arab, khadimah itu khadam. Hari ini kita dah tak ada konsep khadam. Yang kita ada ialah pembantu. Kat rumah kita ada bibik kita, ada pembantu kita. Kita bagi dia makan, kita tak berkira pun dengan dia makan. Dia buka peti sejuk macam kita buka peti sejuk. Bahkan lebih kerap lagi dia buka daripada kita. Bukan dia buka kerana dia nak lap peti sejuk tu. Ku tengok peti sejuk berserabut juga. Tak disusun, tak dilap. Dia buka kerana dia nak makan. Banyak mana dia makan pun kita tak kira, tak kisah. Tak apa puan-puan, bagus. Jangan sampai kontang semua kita nak makan, tak ada, ya sudah. Itu jadi sedekah bagi kita. Nah, satu daripada sifat Sayyidatina Khadijah sehingga disebut-sebut oleh baginda Rasulullah SAW bila dia dah wafat, ialah itulah sifat Khadijah. Dan dia bagi bukan dalam keadaan biasa. Dia bagi dalam keadaan susah, tu dia bagi. Maknanya senang lagi lah. Bila susah, lagilah dia bagi. Bila susah hati, lagilah menggembirakan. Puan-puan, kadang-kadang ada di kalangan masyarakat kita, masa sama-sama senang, sayang, rapat, duduk sebelah, senyum-senyum, sayang-sayang, abang-abang. Bila dah tak ada, kena berhenti, kena VSS, macam-macam puan-puan, abang pun melayang. Dah tak ada sayang puan-puan. Apatah lagi hari ini komunikasi manusia tidak ada sempadan. Orang berFacebook, orang berTwitter, jumpa kawan lama, boyfriend lama. Ramai begitu. Akhirnya jatuh hati. Jaga. Apa sebabnya? Muka cari sebab. Kenapa sebab? Suami aku tak ada kerja. Suami aku tak, ya, dah tak handsome macam dulu dah. Dulu macam Shahrukh Khan. Sekarang dah tinggal Khan aja. Shahrukh tak tahu mana dah. Janganlah macam tu. Susah sama susah, senang sama senang. Kecuali memudaratkan kita, patah, riuk dan melampau macam-macam. Ya, dengan segala dadah, dengan segala judi, dengan segala macam. Itulah kita perbetulkan. Jadi puan-puan, satu, puan-puan ingatlah kalau nak ambil macam Khadijah, dia sangat menyokong pasangan dia. Baik lelaki, baik suami, baik isteri, baik perempuan. Sangat menyokong suaminya. Tanyalah khabar dia sepatah lah. Nak kata menggembirakan. Dia pergi kerja daripada pagi sampai petang.
Kadang-kadang tak ada apa yang dikomunikasikan, tak ada apa cerita. Macam mana kita kata kita menggembirakan? Letak makan atas meja pun kadang-kadang ibu-ibu lambat nak tunggu dia balik, kita makan dulu. Tak apalah, kita makan dulu. Tapi lepas tu dia makan, kita buat tak tahu. Siang dia makan sorang-sorang atas meja. Senang kata, ada tak beza bila dia berkahwin dengan kita dengan sebelum dia berkahwin dengan kita? Ada tak beza yang besar? Ya, penuh tak jiwa dia dengan rasa kasih sayang, dengan rasa ditemankan, dengan rasa dikongsi susah dan senang? Oh, kalau ada begitu, insya-Allah. Tak dapat 100% Khadijah, dapat beberapa peratus alhamdulillah, dan kita niatkan untuk tingkat. Dan untuk melakukan itu, ibu-ibu ingat ya, setiap titik penuh kita menyokong suami kita itu adalah sedekah. Bahkan ni kerang, ibu-ibu mungkin makan kat sini, betul? Otak ya? Nak balik masak? Alhamdulillah, ibu misal isteri misal makan free kat sini pun tak mau, Ustazah, simpan aja lah. Saya nak balik masak, katanya kan. Kalaulah puan-puan makan kat sini pun, ada ibu-ibu yang cukup ingat pada suaminya. Ya, dia kadang-kadang makan kuih kaswi. Idang kuih kaswi. Saya kalau kat pejabat tu nanti ada minum kan Ustazah? Makan. Ada kawan-kawan yang lepas meeting tu kuih banyak lebih kan puan-puan? Sayang nak dibuang. Dia teringat suami dia. Dia kata, suami I suka kuih kaswi. Dia kata, nak tapau lah, nak tapau. Kalau mesyuarat kata tapau, tak apa, boleh ambil. Tapi kalau dia kata jangan tapau, atau dia kata dia tak bagi kebenaran pun, dia tak kata pun boleh ambil, jangan ambil ya puan-puan, bukan hak kita. Kita makan apa hak kita, kalau bukan jangan ya. Kalau dia kata makanlah, makan, tak apa nak ambil, siapa nak bawa balik ambil, tak apa, makan ni untuk ahli misal kata ya. Ada isteri yang tuan-tuan, dia ambil tisu letak kuih kaswi. Sayang kat suami, ingat kat suami aku suka kuih kaswi, bawa balik bungkus dengan tisu kuih kaswi tu puan-puan, masuk dalam handbag, masuk lagi dalam handbag. Jadi puan-puan, tuan-tuan kena tahu kenapa beg tangan isteri besar. Dia sentiasa ingat pada suaminya. Kalau ada kuih kaswi dia bawa balik. Abang, awak suka kuih kaswi bang? Bang, saya bawa balik kuih kaswi untuk awak ni bang. Ambil piring nak. Sibuk ni. Nak ngidam ke suami tercinta. Buka, mana mak, ada dalam beg tangan mak, ambil. Tu dia. Dalam sapu tangan ada 5 biji kuih kaswi. Nak buka pun dah tak boleh dah. Melekat kuih kaswi dengan tisu. Tak kira perempuan sayangnya pasal kuih kaswi dengan tisu dah melekat Ustazah. Dengan kelapa-kelapanya melekat. Allah, kesian suami, kata Allah. Suami cakap terima kasih kat isteri. Walaupun melekat dengan tisu-tisu tu suami. Ni mana kelapa, mana tisu ni jah. Macam mana kami nak makan ni jah. Awak jangan banyak cakap lah, kami dah bawa balik ni, awak makan je dah. Puan-puan punya sayang. Ini perasaan yang kita nak. Ada saling sayang menyayangi. Dan puan-puan ingat, setiap apa yang kita sokong, kalau dengan keuangan, dengan bantuan, semua tu jadi sedekah. Dan bila kita sedekah untuk pasangan kita, malaikat doakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat doakan puan-puan. Baik itu jangan lokek apa-apa yang kita nak sedekah. Malaikat doakan, minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah ganti kepada orang yang memberi. Mudirah tadi dah sebut tentang ayat Allah, memisalkan kebaikan itu dengan 700 balasan, 700 cabang tuan-tuan. Malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Gantikan orang yang memberi itu, orang yang bersedekah itu dengan ganti yang lebih baik. Kalau kita lokek pula, berkira barang 10 sen, berkira barang 5 sen, nantilah masa mana kita tahu bila orang bergaduh, perempuan. Bila pasangan dia bergaduh, nanti dia buat tuntutan dekat mahkamah, macam-macam tuntutan dia senaraikan.
Ha, tu dia 77,777 sen. Tuntutan 7 sen pun mesti mau kira. Masuk macam mana hantaran 777 sen pun ada, nanti tuntut pun macam tu. Punyalah berkira, malaikat juga mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Nauzubillah. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang lokek, yang bakhil, yang berkira dalam menyokong terutamanya ahli keluarga kita. Jadi itulah Ustazah, satu perkara yang kita boleh belajar daripada kepribadian Sayyidatina Khadijah yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Okey. Memang sebenarnya doktor banyak teladan buat isteri yang benar-benar ingin melandasi kehidupan rumah tangga. Sebagai contoh tadi doktor mengatakan iaitu Sayyidina Khadijah, isteri yang setia sanggup berkorban bagi mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat isteri yang solehah dan keibuan Ummul Mukminin iaitu Sayyidina Khadijah Khuwailid adalah memang contoh yang terbaik doktor. Justru menjadi ibu misali juga yang mempunyai sifat seperti cantik, kaya, cerdas, dermawan dan berketurunan mulia. Jadi di sini kurang-kurangnya kalau kita tak dapat mengikuti banyak pun sedikit pun bolehlah kita bawa balik untuk kita jadikan amalan kehidupan keluarga kita. Jadi doktor, bab perkata Inggeris ada mengatakan doktor, behind every successful man there's always a woman doktor, iaitu setiap kejayaan seorang lelaki pastinya di belakang ada seorang wanita. Jadi dalam aspek inilah doktor yang mesti diambil serius dan penting untuk kita ni semua setiap muslimah sebagai seorang yang dapat menjadi tulang belakang keluarga. Jadi dengan bergelar seorang muslimah doktor, sebenarnya peranan kita besar dan tanggungjawab kita ni sebenarnya berat. Sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, ibu, menantu. Jadi tanggungjawab tu harus kita pikul dengan pandai kita membagikan masa. Jadi macam mana doktor kita ni dah lah menjadi seorang isteri, jadi seorang ibu, menantu pun nak kena baik juga doktor. Jadi sebagai seorang ibu tu pastilah dia inginkan seorang anak yang soleha, yang seorang suami pula pastinya dia inginkan seorang isteri yang baik, ibu misali kepada anak-anaknya dan juga menantu yang terbaik lah, tip top lah, bukan menantu-hantu doktor. Jadi dekat sini doktor, soalan kedua saya bagaimana doktor rasa seorang muslimah tu dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan sebagai seorang isteri, ibu dan menantu, walaupun kita ni sekarang ramai yang sibuk bekerja selain daripada kita menguruskan hal-hal rumah tangga. Dipersilakan doktor. Terima kasih Ustazah. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik secantik-cantik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Perempuan tidak dinafikan dalam kehidupan kita hari ini. Nak menjadi wanita yang salihah ditambah dengan peranan kita yang besar. Peranan yang Ustazah sebutkan tadi, kita ni juga sebagai anak, kita juga sebagai isteri, menantu, ibu. Dalam masa yang sama kita bekerja, kita sebagai pekerja. Dalam masa yang sama kalau kita tak bekerja, kita jadi anggota masyarakat yang terlibat dalam macam-macam kerja, kerja dakwah, kerja dengan volunteer, sukarelawan dan sebagainya. Itu memang banyak. Jadi macam mana tuan-tuan kalau kita nak buat semua ni dalam masa yang sama, kita nak jadi wanita yang salihah? Pokoknya ialah kita perlu mempunyai kekuatan dalaman, kekuatan dalaman yang mana Allah Subhanahu Taala beri kepada manusia itu sebagai khalifah lebih kuat daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, lebih hebat daripada makhluk Allah yang lain. Kekuatan dalaman yang kita perlu ada itu ialah kita perlu lihat kedudukan kita sebagai khalifah ini, kedudukan kita sebagai isteri, kehidupan sebagai suami kalau suami, kehidupan anak, menantu dan pekerja ini dalam konteks dua perkara asas.
Pertama, kena cakap kat diri kita, kena ingat-ingatkan fikiran kita, hati sanubari kita bahawa apa sahaja yang kita laksanakan itu adalah ibadah. Benda-benda baik yang puan-puan buat tu semuanya adalah ibadah. Ini kefahaman asas yang menguatkan hati kita. Kita selalu faham ibadat ni ibadat yang khusus. Ibadat semayang, pergi haji, pergi umrah, puasa. Ibadat betul, memang itu ibadat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin ibadatun. Semua benda baik tu adalah ibadat. Inilah yang mengkayakan kita puan-puan. Bila semua benda baik tu jadi ibadat, semua ibadat itu diberi gandaan ganjaran pahala. Keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kebaikan, keistimewaan umat Nabi Muhammad banyak berbanding umat-umat yang lain. Kita ni bercerita tentang Nabi Muhammad. Kita kena tahu juga apakah keistimewaan jadi umat Nabi Muhammad. Satu daripada kelebihan umat Nabi Muhammad bila cerita tentang baik, kebaikan, ibadat, ialah apabila ibu-ibu pasang niat yang baik, isteri-isteri pasang niat yang baik, anak-anak pasang niat yang baik itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila niat yang baik itu dilaksanakan, menja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Bila yang baik, yang diniatkan baik itu dibuat, maka dia mendapat 10 kebajikan. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun niat tak baik, selagi tak buat, tidak akan diberi dosa. Buat baru dapat dosa. Niat tapi belum buat, tak dicatatkan dosanya. Ya, tetapi persoalannya, boleh ke manusia itu letak niat-niat yang buruk dalam hatinya? Oh, dengan sengaja itu juga tidak boleh. Itu pun tidak baik. Sebarang perkara yang buruk yang kita niatkan itu, dia menjadi seperti kata Rasulullah, nuktatun sauda. 1 titik hitam dalam hatinya. Bila banyak benda tak baik, ya ada hasad, ya ada dengki, ya ada menyampah, ya ada apa benda-benda lah yang besar dalam hati kita, maka titik-titik hitam itu akan bertambah dan menggelapkan hati kita. Jadi puan-puan, kita syukur banyak. Sebab itu saya sebut di awal tadi, jangan lupa kita berniat untuk jadi yang terbaik dan buat yang terbaik. Saya selalu katakanlah, kita hari ni hari Sabtu, besok hari Ahad. Hari Ahad tu hari rehat lah. Ya tak ya? Hari Ahad tu hari rehat lah biasanya. Hari Ahad pun hari jalan. Hari Ahad hari kenduri. Ni kejap lagi pun habis ni nak pergi kenduri. Ya tak ya? Tak boleh lama-lama. Nanti semua lari. Puan-puan kan? Kita pun niatlah besok hari Ahad aku nak kemas kabinet-kabinet dapur aku ni. Ceritanya macam tak ada apa-apa ya. Mana datang ibadat. Hari Ahad aku nak kemas kabinet-kabinet aku ni. Banyak kuih-kuih raya tahun lepas pun masih ada lagi. Kuih raya tak habis-habis. Ya, yang tahun lepas punya pun ada lagi. Aku punya projek nak kemas aku punya kabinet dapur, kita kata. Ibadat ke tak ibadat, puan-puan? Ibadat tau. Bayangkan ibu-ibu tak kemas kabinet dapur tu. Ya, ada segala lipas, segala mak menti semua boleh datang. Tolong makan. Itu pun ibadat. Kita kata esok hari Ahad aku nak pergi pasar Lakin, aku nak masak. Aku nak pergi pasar Gelang, aku nak cari ketam. Aku nak masak lomak cili api. Orang Singapura masak lemak juga tak? Masak lemak cili api ada kat Singapura? Ada. Oh, samalah kita ya. Oh, sama. Boleh turunkan resepi ya kalau gitu. Belum tengok lagi muka ketam. Entah ada ketam, tak ada ketam.
Tapi niat dalam hati, suami aku suka ketam masak lemak. Anak aku suka sambal tumis udang dengan petai. Wah, niat ni nak masak. Ni umat Nabi Muhammad. Dah dicatatkan kebaikan, puan-puan. Belum masak lagi, belum tengok muka udang, belum tengok muka ketam. Kalau masak dengan kasih sayang, dengan tanda rasa suka, nak menggembirakan ahli keluarga. Niat kita, bila kita masak, kita nak menggembirakan suami kita. Nak menggembirakan anak kita. Mak masak sedap hari ni, semua orang suka. Dah 3-4 kali masuk dapur, tak siap lagi ke? Bau ketam dah sampai ke depan. Puan-puan, kita menggembirakan orang itu adalah juga suatu ibadat. Jadikan satu perkara yang sangat besar dalam hati kita supaya kita rasa lapang, tangan kita ringan. Nanti semua kerja jadi biasa. Seperti kata Melayu, alah bisa tegal biasa. Bila dah biasa, buat tak perlu paksa. Hati pun rasa suka. Kan? Ini yang kita nak. Jadi puan-puan, kita kena ingat cantiknya umat Nabi Muhammad sehingga kan disebut di dalam contoh-contoh ulama. Kalau kamu berniat malam hari nak bangun tahajud, sedang kamu tak bangun disebabkan penat, kau disebabkan letih, kau disebabkan tak sedap badan. Malam nak tidur pukul 10 dah ni, aku nak bangun tahajud lah. Ya, kita pun dah lama tertahajud. When was the last time saya bangun tahajud? Oh, masa anak saya nak ambil periksa dulu. Anak pun dah tak periksa-periksa lagi dah, tak adalah bangun tahajud. Oh, bilalah saya bangun tahajud? Oh, masa anak saya orang nak datang Minang. Saya nak doakan dia. Mudah-mudahan orang yang datang Minang orang yang baik. Oh, sekarang cucu dah 4 dah. Tak adalah tahajud lagi. Kita niat nak tahajud pukul 10, tup-tup tak bangun pukul 3. Tak bangun pukul 4, dek penat. Ulama buat contoh itu dan dia kata orang itu yang bersungguh memasang niat untuk tahajud. Walau tidak bangun, dia sudah mendapat pahala tahajud. Tapi dia bersungguh-sungguh. Jangan puan-puan cakap aja kat mulut, aku nak tahajud. Nanti malam aku nak tahajud. Tapi tak bangun. Kenapa tak bangun? Pahala tahajud sudah dapat. Ini macam susah mau ceritalah. Ya puan-puan, nak ceritanya bila hati kita itu besar, faham bahawa setiap yang kita buat itu adalah ibadat, tangan jadi ringan. Badan jadi ringan. Kita tak mengeluh puan-puan. Ramai hari ni orang mengeluh. Kau tak tahu semua aku kena buat, dia kata. Tengok dalam skrip-skrip drama macam mana tu kan. doktor, ibadah ke tidak tu? Kalau dah buat-buat tapi mulut membebel, jadi macam mana? Itulah perempuan. Membebel ni ada dua. Ada membebel yang dia nak fahamkan orang. Dia nak cerita ke anak dia. Kalau kita sebagai ibu, kita nak cerita, nak fahamkan anak kita. Kalau kita tak cakapkan, Ustazah, anak kita tak tahu, macam dia ingat mak dia superwoman. Tahu-tahu jadi dia ingat mak dia macam Harry Potter, ada magic stick, ting, lauk siap. Ting, rumah bersih, licin-licau, ya. Mak dia balik-balik tak pernah cerita mak dia letih. Anak tak faham. Jadi kita kena cerita, mak ni begini, mak begitu, mak begini, abah kau begitu, supaya dia faham. Dia tak rasa kita punya penat, tapi macam mana nak bolehkan dia rasa mak tu tak mudah kerja. Abah tak mudah cari rezeki, nak membesarkan anak dengan air mata, dengan keringat, tak mudah. Dia sampaikan. Jadi dia sampaikan tu untuk memberi faham, tak apa susah. Tapi kalau dia sampaikan tu mengungkit-ungkit, dengan ungkitan-ungkitan, kau tak sedar diri. Orang berkahwin pun banyak mengungkit. Kau tak sedar diri, kau ibarat si kodong dapat cincin. Ya Allah, pepatah-pepatah ke apa-apa semua keluar. Dia jadi tak ikhlas. Bila jadi tak ikhlas, penat kita buat segala benda tu, zero pahalanya. Tak dapat apa-apa. Sebab asyik mengungkit aja. Bahkan kita dianggap sebagai orang yang tak reda pula nanti. Ya, tak reda pula nanti. Ini yang kita takut. Jadi puan-puan, memang
Kadang-kadang banyak kerja kita. Kadang-kadang ada yang datang kat saya, Ustazah, saya ni tak tahulah. Ya bil saya bayar. Ya hantar anak sekolah saya buat. Pergi kerja. Pergi pasar. Semua saya buat. Ya, saya kata, suami awak buat apa? Ya ngarak aja Ustazah. Ngarak tu apa? Adik-beradik turu Ustazah. Lebih teruk daripada turu, dia kata. Awak teruk sangat. Iya Ustazah, kadang-kadang sampai dengan chest. Dia. Ada bahasa Jerman dah keluar tuan-tuan. Tak boleh lah gitu. Kena saling tolong-menolong antara satu sama lain. Sebab itu yang kedua, bagi membolehkan multitasking yang kita buat tu, kita kena ada support system. Kena ada support system. Bina support system. This system tak datang automatik. Kita kena bina. Tapi fikrah kita kena betul. Pemikiran kita kena betul. Kita kena tahu bahawa ada kewajipan jadi mak. Ada kewajipan jadi isteri, tak buat aku berdosa. Kita juga kena tahu ada banyak benda dalam rumah tangga ni aku buat secara suka hati. Pergi bayar bil, biar saya buat bang. Awak kerja daripada pagi sampai malam tak sempat, saya buatkan. Ada benda yang kita boleh tolong anak, biar saya hantar sekolah. Kita volunteer buat, itu semua dapat pahala, Masya Allah. Sepanjang perempuan buat, nak pergi bayar bil, nak pergi pasar, nak pergi hantar anak, jalan sepanjang jalan. Ya Allah, berkatkanlah segala usaha ni. Mudah-mudahan berkat aku ringankan kaki, ringankan tangan, besarkan anak, hantar dia pergi sekolah. Ya Allah, kau jadikan dia anak yang salihah. Itu mulut ibu. Doa ibu tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la turaddu bih doa. 3 perkara tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-musafiru, orang yang bermusafir. Perempuan berjalanlah sampai ke Perlis. Jauhnya. Nak pergi ke mana, Sempadan sana ke Kelantan ke Terengganu ke, ya. Pergi jalan jauh-jauh, sepanjang jalan tu kita musafir. Musafir ni doa yang tak ditolak. Provided musafir kita itu untuk kebaikan. Ada orang jalan jauh sampai ke Siam. Jumpa bomoh Siam pun ada juga. Balik nak tabur-tabur kat orang, aku geram betul. Nantilah. Jalan sampai ke Hanyai, jalan sampai ke Sempadan, jalan jauh jalan. Tapi untuk tujuan maksiat, doa tak makbul, ya. Jangan, ya, bahkan berdosa. Yang keduanya ialah al-walidu, mak bapa. Abah, mak, kalau doakan anak, doakan yang baik-baik, kerana doa kita makbul. Jadi kalau perempuan, lagi banyak perempuan pergi, lagi jauh perempuan pergi, lagi banyaklah doa dipanjatkan. Doa ni perempuan, dia senjata lah Ustazah. Doa ni senjata, nampak macam tak kuat, tapi ada benda yang menguatkan kita. Antara perkara yang menguatkan kita yang Allah bagi, ialah berdoalah. Munajatlah. Sebab itu disebut oleh Rasulullah SAW, ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Dia tak kuat tapi dia bertaut kepada Allah SWT. Kita doa tak minta dengan orang, kita doa minta dengan Allah SWT. Dan yang diberi oleh Allah ialah yang tak mampu diberi oleh manusia. Sebab itu perempuan doalah. Ya, kita nak doa minta kasih sayang, Nabi pun doa, Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubbu man yuhibbuk. Allahumma inni as'aluka hubbuk wa hubbu man yuhibbuk. Misalnya, ya, Nabi minta, ya Allah, aku minta kasih sayang Engkau ya Allah, dan kasih sayang orang yang sayang kepada Engkau. Kita minta kasih sayang Allah, dan kita juga minta orang-orang yang sayang kepada Allah tu sayanglah kat kita. Anak-anak kita sayang kepada Allah, sayang kat kita. Kalau dia sayang Allah, sayanglah mak bapak dia. Kalau dia sayangkan Allah, sayanglah isteri dia. Kalau dia sayangkan Allah, sayanglah suami dia. Ya, kalau dia sayang Allah, sayanglah pekerja dia, majikan dia, guru dia, ya, murid dia. Begitu. Kita minta sayang Allah dan sayang orang-orang yang menyayangi Allah. Yang dengan itu jauhlah kita daripada orang-orang yang jahat. Orang yang tak sayang Allah. Jauh. Jangan sampai terkena dengan jahat-jahat orang. Ya,
anak-anak kita terkena dengan jahat-jahat kawan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi balik kepada apa yang saya katakan tadi, puan-puan, pergi banyaklah kita buat tu semua adalah merupakan pahala, dapat ibadat, dapat pahala, lagi jauh pergi, lagi banyak dibuat. Jangan lupa tautkan dengan doa. Doa Allah mudahkanlah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazni iza syi'ta sahlah. Cari doa, Allahumma yassirni wa la tu'assirni, Allahumma yassir wa la tu'assir. Bekalkan anak-anak kita, zuriat kita. Kita jadi mak dah 40 tahun. Kompol, berapa banyak doa yang lahir daripada mulut seorang ibu. Kita jadi isteri dah 25 tahun. Berapa banyak doa yang telah diberi oleh isteri kepada suaminya sebagai bekal dia bekerja. Bang, doa bang, doa mudahkan kerja bang ya. Bang, doa bang, berkat bang, berkat. Kita tak bagi dia doa. Bang, baca bang, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Isteri, suami kita pun, dah, apa bukan bendanya ni, kata dia tak ya. Kalau boleh bagi, kena dengan keadaannya bagi, pun tak ada masalah. Hari ni orang boleh tag dalam SMS pun bahasa Arab. Hari ni orang boleh tag dalam Facebook pun tak ada masalah. Hari ni dia boleh letak dekat fridge pun, dia salin, dia tag kat fridge. Suami dia macam tu fridge pula, saya tunjuk situ nah. Suami pun tengok, ataupun buat cantik-cantik laminate, awak letak dekat atas meja kat office awak bang. Letak atas meja awak tu bang. Nanti kan dia tulis-tulis, nampak doa terbaca lah. Kita sendiri macam tu juga. Kalau tak nampak, tak ingat puan-puan ya. Sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi membekalkan kita dengan doa cukup banyak. Ya, jadi tuan-tuan, pertama, besarkan hati kita dengan beri faham. Fikiran kita beri faham, apa yang aku buat ni tak sia-sia. Tak sia-sia, aku memang penat, aku memang letih, Allah saja yang tahu. Dengan banyaknya kerja itu, Allah saja yang tahu. Tapi jadikan dia jariah. Jadikan dia sedekah, ya, jadikan dia sebagai usaha esok menampung mana-mana kekurangan kita. Niatkan dan doakan. Yang kedua, bina support system. Mesti ada sokongan. Nabi disokong oleh para sahabat. Nabi disokong oleh isteri-isterinya. Nabi disokong oleh anak-anaknya. Subhanallah. Kita juga mesti bina hubungan yang erat dengan keluarga. Dia jadi support system kita. Suami, tolonglah isteri macam suami-suami di Singapura ni. Sangat penyayang-penyayang. Sangat baik-baik. Alhamdulillah. Ya, tolong. Anak-anak pun begitu, saling tolong. Bukan sekadar anak-anak, perempuan ada datuk, ada nenek. Oh, ni support system. Ramai orang yang minta tolong mak, tolonglah nasihat anak saya mak. Kadang-kadang mak cakap anak tak mau dengar, tapi bila nenek cakap dia hormat. Bila atuk cakap dia hormat. Kadang-kadang abah dia cakap dia tak mau dengar, ada pak saudara dia cakap dia dengar. Dia hormat, dia malu kerana orang itu mengenali dia sebagai anak yang baik. Misal kata, inilah support system. Dengan arti kata kita tak sendirian. Kita ada ahli keluarga yang saling membantu kita meringankan usaha kita. Bangunkan ni. Sebab itu kena rapat dengan ahli keluarga. Jangan hidup sendiri-sendiri, ya. Wallahu a'lam ustazah. Terima kasih doktor. Ya, tadi saya suka dengan doktor kata tadi ad-du'a silahul mukminin. Sebenarnya memang betul tuan-tuan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian. Bila kita keluar rumah, memang kalau kita sebutkan Rabbi yassirni wala tu'assirni, insya-Allah kalau kita rasa hari tu memang hari tu banyak sangat tugas yang perlu kita laksanakan, insya-Allah dia akan dimudahkan. Dan lagi satu doktor berpesan juga, niat yang baik itu akan diberi 10 kebajikan. Jadi memang doktor kita ni muslimah ni memang kalau diberi tugas kita dapat melaksanakan dengan baik tapi mulut kita ni memang tak habislah membebel je. Kadang-kadang bila dah sampai dekat waktu malam dah nak tidur pun kita tak habis lagi tahu membebel, toleh je suami dah pun berdengkur lah. Jadi kita ni energi kita memang
Masya Allah, Tuhan berikan itu sebablah kita diberi kekuatan oleh Allah, iaitu darjat kita sebagai seorang muslimah tu memang tinggilah supaya kita dapat menjadi tulang belakang kepada sesebuah keluarga. Jadi memang rumah tangga doktor yang bahagia dan aman tenteram ni memang menjadi impian suami isteri. Ikatan kasih sayang dua insan dipadukan dengan harapan semoga berkekalan sepanjang hayat. Bila kita pergi ke majlis perkahwinan, pasti kita akan doakan mempelai itu semoga kekal hingga ke syurga. Jadi biarlah sampai akhir hayat. Namun dalam kehidupan berumah tangga doktor, pasti tidak lekanglah daripada dugaan dan pancaroba yang harus kita hadapi bersama. Jadi doktor, soalan yang terakhir doktor pada hari ini, bagaimanakah sebenarnya seorang muslimah dapat mewujudkan kasih sayang, keharmonian, kebahagiaan rumah tangga dengan mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan doktor. Terima kasih Ustazah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak yang dihormati, yang dikasihi sekalian. Larat lagi ke? Dah tak bunyi dah. Dah penat dah lah tu daripada pagi tak ya? Boleh pusing dah kaki tu. Ada ruang nak pusing. Simpuh. Alah sayang. Mudah-mudahan Allah berkati puan-puan. InsyaAllah saya tak panjang. Saya pendekkan aja. Boleh ya? Boleh? Lapor. Sah lapor. Dah bau biryani. Dah bau biryani dam dah. Beginilah puan-puan. Dalam kehidupan kita ini, kita kena ingat dalam rumah tangga dalam Islam dibina untuk keberkatan. Rumah tangga dibina untuk keberkatan. Bahagia, semua orang bahagia. Apa agama pun bila berkahwin tak ada orang yang tak nak bahagia. Mereka nak bahagia. Mereka nak berjaya melalui perkahwinan. Mereka nak bahagia. Tapi on top of that, sebagai orang Islam, kita kena ingat kita nak berkat. Berkat bukan berkat yang kita ambil ni nanti ni dapat berkat ke apa ke, atau rumah orang kahwin tu. Berkat artinya an-numu wa ziyadah, subur. Rumah tangga tu bukan orang kata hidup segan mati tak mau puan-puan. Alah, ikutlah, tak nak. Ikut untung sabut, timbul. Untung batu, tenggelam. Tak nak, tuan-tuan. Kita datang ni pun kerana kita nak menyemarakkan rasa supaya kita mengambil contoh daripada baginda Rasulullah SAW dalam keluarga. Sebab itu bila orang kahwin, nanti balik atau bila bersalaman, bila jumpa dengan mempelai, sunnahnya ialah mendoakan Allahumma barakallahu laka wa barakallahu alaihi. Nak kena nyanyi lagu Mahir Zain lah pula. Orang tak tahu doa ni, tak biasa sebut. Bila Mahir Zain nyanyi, semua orang nyanyi kan Agak-agak perempuan tak ingat doa apa ke tu, perempuan nyanyi lah lagu Mahir Zain tu. Berkat Allah ke atas kamu, pada kamu dan ke atas kamu, pada kamu dan ke atas kamu yang lelaki dan perempuan. Wajma' bainakuma fil khair. Satukan kamu berdua ini dalam kebaikan. Ada keberkatan yang didoakan oleh orang yang datang. Sebab itu perempuan, jadikan budaya benda tu. Kalau tak sebut kot lafaz Arab pun tak apa, sebut kot lafaz Melayu. Jangan sampai kita pergi kenduri kahwin, hari ni pesen dia, pergi kenduri kahwin terus duduk makan. Mempelai tu pun kita tak jumpa. Ada setengah tempat kat negara lain lah. Kat negara lain. Faham? Kat negara lain. Kalau tak faham, ya buat faham. Mempelainya kat dalam, makan kat luar kan. Habis dah datang dah pukul 1, semua orang makan. Lepas makan cup balik. Tak masuk pun jumpa mempelai. Tak salam pun, tak doakan pun. Kadang-kadang mak dengan bapa mempelai pun dah sibuk-sibuk ke depan ke belakang, orang cari tak jumpa pun terus balik aja. Yang lebih sedih lagi, yang tak ada kena mengena drive
Drive thru tu kan, jalan, ada kenduri, jom kita singgah. Itu lagilah tak nak berani jumpa orang. Makan terus kata Ustaz belah kan. Itu bukan budaya kita. Budaya kita, budaya Islam ialah cari maknya, cari bapaknya, cari mempelainya, doakan. Ya, minta keberkatan, ya. Lepas tu nak salam berkait bertaut tu ikutlah, itu sedekah, patutlah, ya. Baiklah puan-puan, apa yang saya nak sebutkan di sinilah, bila kita nak dapatkan keberkatan, dia tak boleh makan tidur saja. Tak jadi, ya. Asyik makan tidur, keluar masuk macam tak jadi. Kita kena bina rumah tangga itu dengan asas, saya ringkaskan kepada 5B, ya. Saya ringkaskan kepada 5B. Pertama, puan-puan kena baca bayangkan baik. Ya, terutamanya bila kita clash, ada benda-benda tak baik, ya. Rumah tangga orang kata lautan mana yang tak bergelora. Ya, bumi mana tak ditimpa hujan. Alangkan lidah lagi tergigit, ya. Bila kadang-kadang lagi dalam keadaan itu, lagilah kita kena banyak BBB. Baca bayang baik. Baca baik pasangan kita. Bayangkan baik dia. Kecuali extreme cases. Extreme cases yang saya maksudkan ni, ada dadah ke, judi ke, sepak terajang, bengkak, habis semua patah, riuk, nak bayang baik apa ke benda itu menjahanamkan diri. Extreme cases lain, sebab itu kita ada konsep fasah, melepaskan huluk, lepaskan daripada tali perkahwinan itu. Kerana Islam nak dudukkan orang dalam rumah tangga untuk dapat bahagia berkat Allah Subhanahu Taala, ya. Baik, satu, baca dan bayangkan baik. Baik, itu kan puan-puan, kadang-kadang kita ambil album lama-lama kita tak, ya. Sekarang orang dah kurang album dah, Ustazah. Semua dah masuk dalam memory card, lepas tu tak print album pun dah tak ada. Jangan tau, memory lah. Album lah. Saya ni traditionalist sikit lah, orang lama. Mesti tengok album dulu-dulu. Oh, teringat suami kita tengah buat apa. Tengok, tunjuk ke anak. Ni masa kita kahwin. Ni masa anak satu. Ni masa kerja kat sini ni. Kita bayang lama-lama untuk dapatkan baik tu. Baca segala kebaikan. B yang pertama. Bayangkan baik-baik. Ya, lagi banyak. Yang kedua ialah banyakkan bersyukur. Banyakkan bersyukur dalam hati kita. Bila kita dah bayang baik, syukur tu akan datang dalam hati kita. Syukur aku kahwin dengan dia. Kalau lah aku kahwin dengan orang lain, tak tahu lah macam mana rupa agaknya. Ya, dia ni baik, dia ni rajin. Alhamdulillah. Tak apalah, walau mulut tak banyak cakap. Susah nak cakap, awak masak sedap, payah. Tapi kita nampak 3 pinggan dia makan, takkanlah tak sedap. Tak apalah, bacakan yang lain. Jangan baca yang dia tak sebut tu. Bacakan lain. Oh, dia rajin pergi pasar. Dia selalu tengok awak nak kirim apa, kata dia. Kami nak keluar kedai, awak nak kirim apa. Ya Allah, baiklah tu puan-puan. Itu yang datang senarai punya panjang, Ustazah. Lepas tu dia tak tanya lagi dah. Serik. Puan-puan. Baca baik, bila baca banyak baik akan lahirlah banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila banyak bersyukur, Allah akan tambah nanti puan-puan, nikmat kasih sayang itu akan bertambah. Dan datanglah dalam bersyukur itu kawan-kawannya. Syukur dia ada geng. Dia ada geng, dia ada tim. Bila puan-puan rasa bersyukur, bertuah, bangga dengan rumah tangga, dengan anak-anak, geng-geng dia datang. Iaitulah akan datanglah sabar. Kalau ada sikit tersalah, terlambat, yang main. Kadang-kadang suami balik terlambat pun boleh jadi gaduh. Ya, lambat balas SMS, gaduh. Dulu masa-masa mula kawan, ni anak-anak kita baru kahwin kan. Dulu masa-masa kawan, saya belum SMS, awak dah SMS. Sekarang dah kahwin, anak dah 3 tahun, saya SMS pagi sampai ke petang awak dah balas. Apa pasal?
Saya meeting lah. Oh, meeting dengan siapa? Ada perempuan tak dalam mesyuarat awak tu? Pukul berapa awak habis? Agenda awak ada berapa banyak? Perkara berbangkit berapa banyak? Satu soalan tu daripada mesyuarat tu, dia punya sub question dia dekat 30. Amboi, ya Allah, tak ada sabar kadang-kadang puan-puan. Tak ada sabar. Kalau syukur, geng syukur datang, sabar namanya. Geng syukur datang, reda namanya. Geng syukur datang, tenang namanya. Ini semua akan masuk. Okay? Dan yang ketiga, apabila kita dah bersyukur, kita tak boleh duduk saja. Kita kena berebut-rebut balas baik itu. Balas kebaikan itu. Allah bagi aku nikmat anak, 10 tahun aku tunggu. Nah, aku dapat anak. Balas nikmat itu. Didik anak sungguh-sungguh. Allah bagi aku nikmat suami, bertanggungjawab. Balas baik. Berebut-rebut untuk balas baik, puan-puan. Bila kita balas baik, yang keempat, biasakan dengan baik itu. Biasakan inilah menjadi sunnah, tuan-tuan. Ya, menjadi sunnah kita. Ya, sunnah Nabi, kebaikan-kebaikan Nabi, dan dibiasakan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah punya lonceng ke? Lonceng recess. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa syai'un. Ibu-ibu, biasakan buat baik, rajin kita kemah rumah, rajin kita masak, rajin dengan anak ngaji, rajin bagi doa kat dia, rajin nasihat dia. Jadi kebaikan, jadi kebiasaan. Kebiasaan itu jadi masa bila? Kadang-kadang tak nampak dia jadi biasa. Nanti turun ke anak kita. Anak kita cakap kat cucu kita sama macam kita cakap kat dia. Kita tak perhati, macam ni lah aku cakap kat dia dulu. Dia pesan kat anak dia macam tu. Suara pun dah dekat sama dengan suara mak dah. Dia turun tu, puan-puan bayangkan. Gembira tak puan-puan bila apa baik yang puan-puan buat itu ditiru oleh anak puan-puan. Dan dia bukan buat untuk diri dia, dia sampaikan kepada cucu puan-puan. Tentu puan-puan suka kerana cucu adalah zuriat kita. Biasakan. Dan akhir sekali yang kelima ialah berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya dah cerita panjang tadi puan-puan. Ya, mudah-mudahan itulah sebenarnya antara sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita berputus asa, bukan kita berpaling tada, ya, kita berjauh hati dan sebagainya. InsyaAllah kalau dapat kita laksanakan itu, rumah tangga kita akan diberkati oleh Allah SWT. Sekadar itulah Ustazah. Terima kasih. Terima kasih doktor. InsyaAllah padat dan bernas hari ini perbincangan kita. Alhamdulillah doktor dapat pun menjawab tiga soalan saya tadi doktor. Walaupun saya terpaksa signal tadi. Jadi di sini kesimpulannya doktor, kita perlulah mencontohi akhlak dan kepribadian baginda tersebut. Hadirin hadiran tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, sesibuk-sibuk kita tidaklah seperti sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi-tinggi pangkat kita di tempat kerja pun tidaklah setinggi pangkat kita dan darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini maka apakah yang menghalang kita sebenarnya untuk hidup harmoni dalam rumah tangga? Sebagaimana yang diterangkan oleh doktor kita tadi, Dr. Sharifah Hayati, banyak tips-tips yang diberikan kepada kita. Jadi di sini tanpa sebuah persefahaman tidak mungkinlah istana yang dibina menemui kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Kalau kita nakkan rumah tangga itu baik, sesungguhnya datangnya daripada kita sendiri. Jadi macam mana kita bina rumah tangga tu, anak-anak kita yang keluar tu, itu pembalik pada diri kita sendiri. Jadi dalam melayari rumah tangga, pastilah banyak dugaan dan cabaran. Jadi doktor tadi telah pun menerangkan kita sabar, syukur, iaitu doa sepanjang apa yang telah kita lakukan. Mestilah ikhlas juga ya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat sekalian. Jadi sebelum saya sebenarnya mengakhiri doktor, sebenarnya dah bau dah nasi biryani ni. Saya rasa yang kat sini pun dah mula keroncong. Jadi saya akhiri perbincangan dengan berkongsi sedikit panduan yang diberikan oleh Dr. Fazila Kamsa
beliau menjelaskan bahawa muhasabah diri bagi seorang muslimah yang misali dalam membentuk sebuah keluarga tu penting dengan kita memfokuskan diri dari aspek-aspek tertentu seperti sentiasa berdoa sebagaimana yang telah diterangkan oleh doktor tadi, memohon keredaan Allah, mengistiqamahkan sunnah dan penghayatan Islam dalam rumah tangga, membersihkan hati dan pemikiran, membina kebahagiaan dengan secara positif, mengamalkan hubungan keluarga dengan sifat al-mawaddah dan ar-rahmah, membina rumah tangga berasaskan al-muasyarah bil ma'ruf, iaitu pergaulan yang baik di dalam rumah tangga. Dari itu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita mencontohi cara kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita bersama selama 1 jam setengah, saya harap hari ini ramai-ramailah kita, baik diri saya sendiri pun, mungkin kita dapat contohilah sedikit pun, kita bawa balik di rumah, amalkannya supaya rumah tangga kita lebih diberkati. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih doktor kepada Dr. Sharifah yang sudi berhadir, memenuhi sebenarnya melengkapkan majlis Maulidur Rasul SAW pada hari ini. Jadi diharapkan doktor, apa yang doktor sampaikan kita bawa balik, kita jadikan panduan doktor. Dengan itu, sebelum saya menghundur diri, saya memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat salah dan silap yang daripada penyampaian saya tadi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang baik itu datangnya dari kelemahan saya sendiri. Dengan ini saya serahkan majlis kepada, ada cenderahati doktor. Saya menjemput Pengetua Madrasah Al-Madrif Al-Islamiyah Ustazah Sukarti Asmuin untuk menyampaikan cenderahati kepada Dr. Sharifah Hayati. Dipersilakan. Okey, dengan ini saya serahkan majlis kepada pengerusi majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hamidun Nisa dan Profesor Dr. Sharifah Hayati. Seronok kan dengar ceramah tu tadi kan? Rasa macam tak seronok. Salah. Rasa macam maaf. Rasa macam tak puas pula kan dengar 1,5 jam tu? Sama lah, saya pun rasa macam gitu juga. Tapi kan kita ada, ayo kita sama-sama hadirkan diri untuk sebuah bengkel yang akan berlangsung esok di madrasah ini juga dari jam 8.30 pagi sehingga 10.30 pagi dan harganya adalah $40 sahaja. Jadi bagi sesiapa yang berminat boleh memberi nama di meja tamu di hadapan. Kini majlis kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir dan menjayakan majlis Maulidur Rasul ini. Jazakumullahu khairal jazaa.